Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan monumen penting di Thailand dan Laos. Ahli kumpulan terdiri daripada Abil anak lelaki Joseph, Nur Fatihah binti Ahmad Nur Azmi, saya Nur Azizah binti Mansur, dan Tio Jashfa. Monumen yang pertama ialah Monumen Wat Arun daripada Thailand. Sejarah Wat Arun. Wat Arun adalah salah satu daripada beberapa kuil Bangkok yang mendahului dinasti Chakri, iaitu pemerintah Thailand pada saat itu. Ketika Jenderal Phya Taksi menempatkan dirinya sebagai raja pada tahun 1769, dia memindahkan ibu kota yang melintasi Sungai Chao Phraya ke Tuan Buri. Kuil Wat Mangkok yang jatuh di dalam kawasan ini dimaksudkan untuk istana raja yang baru di sepanjang tepi sungai. Raja muda itu menggelarnya sebagai kuil kerajaan dan mengubah namanya menjadi Wat Jain, iaitu yang bermaksud kuil fajar, sebuah nama yang dianggap memperingati pendirian dinasti baru. Raja Taksin memperlakukan para biku, iaitu Sami, dengan buruk dan mengusir mereka sehingga dia dapat menyembah secara tertutup di kuil. Lalu, para biku diizinkan untuk kembali pada masa pemerintahan Rama I, iaitu raja pertama dinasti Chakri, yang melepaskan Wat Jain sebagai kuil kerajaan ketika dia memindahkan ibu kota di seberang sungai ke tempat yang sekarang, iaitu di pusat kota Bangkok. Penggantinya iaitu Rama II menamakannya semula sebagai Wat Arun Raja Trump dan mengubah suai kuil. Dan seperti yang kita dapat lihat pada gambar ialah rupa kuil yang terkini. Rama II merancang untuk menaikkan puncak pusat yang disebutkan sebagai Prang melebihi 16 meter asalnya, tetapi beliau mangkat sebelum projek itu dapat dilaksanakan. Penggantinya, Rama III menyelesaikan projek ini pada tahun 1842 dan hingga 1447. Perang itu dinaikkan hingga 67 meter dan menjadikannya yang tertinggi di Thailand sehingga hari ini. Kuil ini merupakan reproduksi seni bina Gunung Meru, maksudnya memperlihatkan seni bina tentang Gunung Meru, iaitu pusat dunia dalam kosmologi Buddha. Perang empat sudut yang menempatkan gambar-gambar dewa-dewa penjaga dari empat arah yang memperkuatkan simbolisme. Seterusnya ialah makna dan idea tentang Wat Arun. Wat Arun adalah kuil gaya Khmer dengan 4 perang, juga dikenali sebagai prasad, dan satu yang lebih besar di tengahnya. Jika kita dapat lihat pada kuil ini adalah yang lebih besar daripada yang lainnya. Susun atur ini merupakan perwakilan dari 5 gunung suci yang menjadi tempat para dewa menurut kosmologi Khmer, Hindu, dan Buddha. Perang pusat mewakili Gunung Meru, iaitu pusat alam semesta. Ketika ketinggian perang pusat dilanjutkan, Rama III memerintahkan agar seramik dan porselin berwarna-warni harus digunakan untuk membentuk motif dan reka bentuk yang rumit. Ciri reka bentuk yang tidak biasa ini menjadikan para perang berkilau dan bersinar di bawah sinar matahari dan memberikan kuil daya tarikan yang unik yang harus dilihat dari dekat agar dapat dihargai sepenuhnya oleh masyarakat. Tangga yang sangat curam, kita dapat lihat tangga yang sangat curam dengan anak tangga yang sempit, membolehkan pengunjung menaiki jalan ke tengah menuju platform yang memberikan pemandangan yang indah. Seterusnya ialah Monumen Wat Traini dari Thailand. Kuil ini dibina untuk melindungi patung emas, The Golden Buddha. Pada abad ke-13 hingga 14, patung emas telah dibuat pada dinasti Sukhothai dan mempunyai ciri iaitu kepala patung yang menyerupai bentuk telur. Dan pada abad 1403, patung ini dipindahkan ke Ayutthaya. Patung itu diseliputi dengan stuko yang diwarnakan dengan warna kaca agar tidak menarik minat penceroboh dari Burma pada 1767.
disebabkan patung itu diperbuat daripada emas, maka patung itu diselaputi dengan stuko dengan warna kaca agar tidak menarik minat penceroboh pada ketika itu. Kuil Wat Trimit ini dari luar, pada pandangan luar, secara relatif mata kasar manusia amat sederhana, tetapi sangat menarik dan bernilai disebabkan kuil ini menempatkan Buddha emas, the Golden Buddha, gambaran emas padat yang beratnya lebih daripada 5,5 tan. Ada yang mengatakan 5 tan sahaja. Patung Buddha emas terbesar di dunia ini dan merupakan harta Thailand dan agama Buddha yang paling berharga. Maka kuil ini yang menjaga, menempatkan Buddha emas ini. Disebabkan oleh adanya patung emas ini, maka Wat Trimit menjadi sebagai penempatan tinggalnya patung Buddha dan penampalan stuko yang tebal pada patung tersebut untuk mengelakkan penceroboh dari Burma untuk mencuri patung tersebut. Dan pada 1801, Raja Buddha Yudhva Chulalongkorn Rama I mengarahkan untuk membawa semula patung-patung lama Buddha ke dalam kuil. Semasa patung emas tersebut berada di Wat Chot Ngarang yang telah musnah, patung emas tersebut telah dipindahkan ke Wat Trimit pada 1935. Dan pada hari ini, Wat Trimit menjadi antara salah satu pagoda yang terdapat di Bangkok. Oleh disebabkan kuil pada waktu tersebut tiada bangunan yang luas dan besar untuk melepatkan patung tersebut, maka ia telah disimpan selama 20 tahun dan identiti sebenar patung tersebut telah dilupakan hampir 200 tahun oleh masyarakat Thailand. Dan kita dapat lihat ini adalah patung Buddha tersebut, the Golden Buddha. Saya akan meneruskan tentang monumen Thailand. Yang pertama ialah Wat Pho. Kuil Buddha ini terletak di Kompleks Phra-Nakhon District atau di bahagian selatan Grand Palace. Wat Pho juga didirikan pada abad ke-16 dan sering disebut juga sebagai The Temple of Reclining Buddha. Ia adalah kompleks candi tertua dan terbesar di Bangkok yang dapat menampung lebih daripada 1,000 gambar Buddha yang lebih banyak daripada wat lainnya di Thailand. Setelah berdirinya Bangkok di daerah Khor Ratanakosin pada tahun 1782 dan pembangunan Istana Agong, Raja Rama pertama memerintahkan pembangunan Wat Pho. Selain daripada pembinaan candi besar keempat dan pengesuaian kecil oleh Rama yang keempat, tiada perubahan ketara kepada Wat Pho sejak itu. Walau bagaimanapun, kerja pembaikan adalah proses yang berterusan, sering dibiayai oleh penganut kuil. Jadi, kuil ini telah dipulihkan lagi pada tahun 1982 sebelum sambutan Dwi Tahunan Bangkok. Kuil ini terkenal dengan patung Buddha berbaring berwarna emas yang sangat besar. Wat Pho menampung koleksi Buddha terbesar di Thailand, termasuk patung Buddha berbaring sepanjang 150 feet ataupun 46 meter. Meskipun gambar itu kadang-kadang disebut sebagai Buddha berbaring ataupun Buddha yang sedang tidur. Buddha berbaring menunjukkan perpindahan Buddha ke nirwana akhir setelah kematian. Patung Buddha yang berbaring ini berlapisan emas dan melambangkan perjalanan menuju ke nirwana. Terdapat kaki Buddha yang setingginya sekitar 3 meter dan panjang hampir 5 meter dihiasi dengan mutiara di 108 segmen, menunjukkan dengan sangat terperinci 108 laksana atau karakteristik keberuntungan Buddha. Di sepanjang gambar pra-Buddha Sayat akan menemukan 108 mangkuk perunggu yang cocok, tempat orang-orang menyumbangkan koin yang dipercaya membawa keberuntungan. Pra-Ubosat adalah Dewan Ordinan, dewan utama yang digunakan untuk melakukan ritual Buddha. Ia dibina oleh Raja Rama yang pertama dalam gaya Ayutthaya dan kemudian dibesarkan dan dibina semula dalam gaya Ratanakosin oleh Raja Rama yang ketiga. Bot ini didedikasikan pada tahun 1791 sebelum pembinaan semula Wat Pho telah diselesaikan.
Bangunan ini dibangkitkan di platform Myanmar dan ubosot terletak di tengah-tengah halaman yang disertakan dengan ulas 2 kali ganda prarabiang. Di dalam ubosot adalah kekayuan 3 tingkat emas dan kristal ditambah dengan Buddha gelong yang diperbuat daripada aloi emas tembaga, dan ke atas patung itu adalah payung 9 peringkat yang mewakili kewibawaan Thailand. Terdapat juga 10 imej penculik Buddha di dalam Dewan. Moggallana adalah di sebelah kiri Buddha dan Sariputta di sebelah kanan dengan 8 arahan di bawah. Ubosot ini disertakan dengan dinding rendah yang dipanggil Kampeng Kau yang disusun oleh pintu masuk yang dijaga oleh singa mitos serta 8 struktur yang menempatkan bai sesama penanda batu yang menggariskan ruang suci bot. Kloister berganda ini mengandungi kira-kira 400 imej Buddha dari utara Thailand yang dipilih daripada 1,200 yang pada asalnya dibawa oleh Raja Rama yang pertama. Daripada imej Buddha ini, 150 berada di bahagian dalam kloister berganda. 244 lagi imej berada di bahagian luar. Imej-imej ini adalah daripada tempoh yang berbeza dalam sejarah Siam, seperti Changsen, Sukhothai, Yuthong dan Ayutthaya era. Tetapi mereka telah diubah oleh Raja Rama yang pertama dan ditutup dengan kuto dan daun emas untuk membuat mereka kelihatan serupa. Prarabiang diselang-seli oleh 4 viham. Viham di timur mengandungi Buddha berdiri tinggi 8 meter, Buddha Lokkanatha asalnya daripada Ayutthaya. Monumen yang seterusnya ialah Wat Phra Kraut. Wat Phra Kraut dikenali sebagai pekong Buddha Zamrud dan secara rasminya ialah Wat Phra Siratana Satsadaram. Buddha yang menetap di pekong itu adalah simbol religi politik yang kuat dan palladium Thailand. Kuil Buddha Zamrud terletak di dalam Grand Palace di jantung distrik Kota Tua Bangkok. Halaman istana dibagi menjadi 3 bahagian dan dikenali sebagai pengadilan dalam, tengah dan luar. Itulah adalah di luar pengadilan di mana pengunjung akan menemukan Wat Phra Kraut. Kuil ini adalah salah satu alasan utama pengunjung berdatangkan ke Grand Palace. Mengikut legenda, imej Buddha ini berasal dari India di mana sang Nabi Nagasena membuatkan bahawa Buddha akan membawa kemakmuran dan keunggulan ke setiap negara yang ia tinggal. Ia tidak diketahui apabila patung Buddha dibuat, tetapi secara umumnya percaya bahawa ia dibuat di Thailand abad ke-14. Oleh itu, Buddha Emirate yang ditakdirkan di Wat Phra Kraut sangat dihormati di Thailand sebagai pelindung negara. Pembangunan Grand Palace dimulai di 1782 dan tak lama kemudian di 1785 bahawa pembangunan Kuil Buddha Zamrud dimulai. Pada saat inilah Raja Rama pertama berkuasa dan ibu kota Thailand dipindahkan dari Thonburi ke Bangkok, yang merupakan alasan mengapa sebuah istana baru ditubuhkan di tempat pertama. Ini menandaikan dimulai dinasti Chakri di mana Raja Rama pertama adalah pendiri. Tidak seperti banyak kuil di Thailand yang digunakan terutama sebagai tempat tinggal bagi para biarawan, struktur Wat Phra Kraut memiliki banyak bangunan suci dan benda-benda yang suci. Candi ini dihiasi dengan ukuran yang rumit, lukisan dan pagoda di seluruh dan estetis. Apabila Chapak Chakri mengambil alih takhta dan mendirikan dinasti Chakri dari kerajaan Ratanakosin, dia mengalihkan modelnya melintasi sungai ke lokasi sekarang di Bangkok. Buddha juga dipindahkan ke seberang sungai dengan kemegahan dan permaidani dan dipasang di pekong Wat Phra Kraut. Terdapat beberapa legenda yang berkaitan dengan Emirate Buddha adalah dikatakan imej ikon Buddha yang dibuat oleh Nagasena, seorang kudus di Paliputra, India, dengan bantuan Dewa Hindu Vishnu dan demigod Indra memiliki imej Emirate Buddha yang dibuatkan. Nagasena meramalkan bahawa imej Buddha pasti memberikan agama yang paling penting kepada sesebuah negara. Jadi, imej Emirate Buddha dibawa ke Sri Lanka setelah 300 tahun di Paliputra untuk menyelamatkannya semasa Perang Saudara.
Pada tahun 457, Raja Anurud dari Burma menghantar misi ke Ceylon dengan permintaan kitab suci Buddha dan Emerald Buddha untuk mempromosikan Buddhisme di negaranya. Permintaan ini diberikan, namun kapal itu hilang dalam ribut semasa pelayaran pulang dan mendarat di Kemboja. Apabila orang Thai menawan Angkor Wat pada tahun 1432, Emerald Buddha dibawa ke Ayutthaya dan akhirnya sampai ke Chiang Mai, di mana penguatkuasa kota menyembunyikannya dan kemudian dijumpai. Kepelbagaian kesenian di Laos. Laos, sebuah negara yang terkurung daratan di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Tanah itu sebelumnya merupakan bahagian dari Indochina Perancis yang kini merangkumi Vietnam, Cambodia dan Laos. Laos juga bersempadan dengan Thailand di sebelah barat, China di utara dan Myanmar iaitu Burma di sebelah barat laut. Negara ini memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1953. Tetapi selama hampir 25 tahun ke depan, negara ini dilanda konflik antara gerakan Pattler Laos komunis dan penyokong kerajaan Laos. Pada tahun 1975, Pattler Laos mendapat kawalan penuh dan menubuhkan sebuah republik komunis. Sama seperti komunis Vietnam yang berjiran, negara ini mengalami pengembalian secara beransur-ansur ke perusahaan bebas pada akhir abad ke-20. Landscape negara ini kebanyakannya bergunung di sepanjang sungai Mekong membentang daratan yang subur. Sungai ini membentuk bahagian panjang sempadan Thai Laos air terjun Kon Peng Hong di selatan Si Phan Dong dan berhampiran sempadan ke Cambodia adalah air terjun terbesar di seluruh Asia Tenggara. Air terjun adalah sebab utama Mekong tidak dapat dilalui sepenuhnya oleh China. Seterusnya, monumen yang pertama iaitu Pa Tat Luang. Pa Tat Luang iaitu Lau atau Great Tupa adalah tupa Buddha bertutup emas yang besar di pusat Vientiane, Laos. Sejak awal penubuhannya yang disarankan pada abad ketiga Masehi, tupa telah mengalami beberapa pembinaan semula baru-baru ini pada tahun 1930-an kerana pencerobohan asing di kawasan itu. Ia secara umum dianggap sebagai monumen nasional yang paling penting di Laos dan simbol kebangsaan. Mubalik Buddha dari Empayar Maurya dipercayai dihantar oleh Maharaja Ashoka, termasuk Burishan dan atau Prayak Shandaburi Pasicika dan 5 Bhikkhu Harahata yang membawa peninggalan suci Tuan Buddha ke stupa pada abad ke-3. Ia dibina semula pada abad ke-13 sebagai kuil Khmer yang runtuh. Pada pertengahan abad ke-16, Raja Sentatirat memindahkan ibu kotanya dari Luang Prabang ke Betanis dan meminta pembinaan Pa Tat Luang pada tahun 1566. Ia dibina semula kira-kira 4 km dari pusat Vientiane pada akhir jalan Pa Tat Luang dan diberi nama Pa Luang. Pangkalan ini mempunyai panjang 69 meter dan tinggi 45 meter dan dikeliling oleh 30 tupa kecil. Pada tahun 1641, utusan Belanda Syarikat India Belanda Gerrit van Workhoff mengunjungi Vientiane dan diterima oleh Raja Sauringna Wongsa di kuil, di mana dia dilaporkan atau diterima dalam upacara mega.
Dia menulis bahawa dia sangat terkesan dengan piramid hebat dan bahagian atasnya ditutup dengan daun emas seberat kira-kira 1000 paun. Namun stupa itu berulang kali dijarah oleh Burma, Siam dan China. Pak Lat Wang dihancurkan oleh pencerobohan Thailand pada tahun 1828 yang menyebabkannya rosak teruk dan ditinggalkan. Baru pada tahun 1900-an orang Perancis mengembalikannya ke reka bentuk asalnya berdasarkan gambar terperinci dari tahun 1867 oleh arkitek dan penjelajah Perancis Louis Delaporte. Walau bagaimanapun, percubaan pertama untuk memulihkannya tidak berjaya dan ia harus dirancang semula dan kemudian dibina semula pada tahun 1930-an. Semasa perang Franco-Thai, Pak Lat Luang mengalami kerosakan terus masa serangan udara Thailand. Selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua, Pak Tat Luang dibina semula. Seni bina bangunan merangkumi banyak rujukan budaya dan identiti Laos dan telah menjadi simbol nasionalisme Laos. Tingkat pertama adalah 223 kaki iaitu 67 meter dengan 226 kaki 68 meter. Yang kedua ialah 157 kaki 47 meter di sepanjang setiap sisi. Dan tingkat ketiga adalah 58 kaki iaitu 29 meter di sepanjang setiap sisi. Dari tanah ke puncak Pak Lat Wang setinggi 147.6 kaki iaitu 44 meter. Hanya bahagian atasnya yang dilapisi dengan emas semula jadi. Selebihnya tupa dicat dengan warna emas. Kawasan di sekitar Pak Lat Wang kini dipagari untuk mengelakkan lalu lintas. Sebelum ni pengunjung boleh berkeliaran di sekitar kompleks. Dinding di sekitarnya sepanjangnya sekitar 279 kaki iaitu 85 meter di setiap sisi dan mengandungi sebilangan besar patung laut dan Khmer, termasuk salah satu Jaya Warman ke-6. Seterusnya monumen iaitu Wat Sisakit. Wat Sisakit adalah Wat Buddha di Vientiane, Laos. Ia terletak di Lam Chang Road di sudut dengan Jalan Sentatirat di barat laut Hau Phra Khao yang sebelumnya membanggang Emerald Buddha. Wat Sisakit dibina pada tahun 1818 atas perintah Raja Anawong iaitu Sentatirat kelima. Sentatirat. Si berasal dari gelaran Sanskrit sebagai pemujaan Sri. Dimulai dengan nama Wat Sakit di Bangkok, diganti namanya dengan kontemporer Anawong. Wat Sisakit dibina dalam gaya seni bina Buddha, gaya Siam, dengan teres di sekitarnya dan bumbung 5 tingkat yang indah. Tidak sesuai dengan gaya Laos. Ini mungkin menjadikannya aman kerana tentera Siam yang memecat Vientiane setelah pemberontakan Anawong pada tahun 1827 menggunakan pangkalan itu sebagai markas dan tempat tinggal mereka. Ini mungkin kuil tertua yang masih terdiri di Vientiane. Pemerintahan kolonial Perancis memulihkan Wat Sisakit pada tahun 1924 dan sekali lagi pada tahun 1930-an.
Wat Sisakit mempunyai dinding biara dengan lebih dari 2,000 gambar Buddha, seramik dan perak. Seterusnya ialah Wat Po. Wat Po ataupun Wat Pu dia bermaksud kuil gunung. Ianya merupakan kompleks kuil Hindu Khmer yang telah hancur di selatan Laos. Ianya dianggap sebagai salah satu tapak arkeologi tertua di Laos. Dan pada asalnya ada satu kuil di tapak tersebut yang dibina sekitar abad ke-5, tapi kebanyakan bangunan yang terdapat di kompleks itu sekarang adalah dari abad ke-11 hingga abad ke-13. Wat Po kecil jika nak dibandingkan dengan tapak Angkor yang monumental di Kemboja, tetapi walaupun dia kecil, dia lebih tua. Dan ianya sekarang digunakan sebagai tempat penyembahan pengandut Buddhism sehingga kini. Seterusnya lokasi Wat Po, ia terletak di selatan Laos dan ianya terletak di dasar Gunung Lingga Parvata yang kini digelar sebagai Pho Khao. Ianya sekitar 6 km dari Mekong Champasak. Ini ialah struktur Wat Po. Wat Po ni dia dibina di atas 7 tingkat yang bermula dari tebing Sungai Mekong ke arah gunung. Kalau boleh tengok pada sini, pada bahagian depan ialah 2 istana. Seterusnya ada Nandi Temple, kuil Nandi, dan diikuti dengan jurang dan juga beberapa tingkat sebelum ke tempat suci iaitu sanctuary. Dan di sebelah sanctuary, tempat suci tersebut terdapat satu perpustakaan kecil, dan seterusnya ialah gunung. Inilah tempat suci Wat Po. Dia berukuran 60 darab 60 meter keluasan dan ianya didedikasikan untuk Shiva. Shiva ni ialah dewa Hindu Trimurti. Air daripada gunung yang berada kat belakang tu mengalirkan air ke tempat suci tersebut. Dan sama seperti kuil Angkor pada abad yang sama, bangunan ini dihiasi dengan patung Devatas, Apsaras, penjaga Dwarapala dan Kalas iaitu raksasa yang biasanya digambarkan tanpa rahang bawah. Di bahagian ambang pintu dihiasi dengan ukiran dewa-dewa Vishnu, Krishna dan Indra. Dan terdapat juga perpustakaan kecil dengan 2 batu besar yang diukir menyerupai gajah dan buaya dan batu ukiran dewa-dewa Hindu. Gambar di atas ialah gambar bahagian ambang pintu, iaitu gambar Vishnu di atas Garuda dan di bawahnya ialah gambar Krishna membunuh Kamsa. Kedua-duanya ialah dewa-dewa Hindu. Sebelah kiri merupakan salah satu gambar istana di Wat Po, iaitu istana yang di bahagian depan. Sebelah kanannya ialah laluan untuk menuju ke tempat suci. Seterusnya ialah Wat Ong Tiu Mahavihan. Wat Ong Tiu Mahavihan bermaksud kuil Buddha berat dan ianya dinamakan kerana terdapat Buddha Pra Ong Tiu yang besar di dalam kuil tersebut. Ianya dibina oleh Raja Setthathiraja I pada abad ke-16. Abad ke-16 juga dikenali sebagai zaman keemasan Buddhism di Laos. Wat Ong Tiu Mahavihan ni telah melalui banyak pembinaan semula pada abad ke-19 hingga abad ke-20 kerana berlaku kemusnahan disebabkan oleh bom dan juga peperangan. Walaupun kuil ni dibina di Vientiane di Laos, ia memiliki bentuk dasar untuk apa yang dikenali sebagai gaya luang
Prabang 1, iaitu dengan penggunaan batu-bata yang langka dan juga padan monumen tu berbentuk seperti segi empat. Selepas memerintahkan penempatan semula ibu kota Laos dari bandar Luang Prabang ke Vientiane, Raja Setthathirath I menghasilkan banyak biara atas dasar Laos untuk kuil. Raja Setthathirath ni meletakkan pra-ontor di dalamnya dan seterusnya menjadikannya sebagai tempat tinggal. Terdapat 6 patung yang lain di kuil yang berbeza. Oleh kerana zaman ini dikenali sebagai zaman keemasan, iaitu abad ke-16, ianya akan berkembang menjadi kompleks dengan SEA, iaitu Dewan Pentadbisan, Ho Rak Hang, Menara Loceng, Ho Kong, Menara Gendang, Yang, Stupa, dan Kuti, tempat tinggal para Sami. Fungsi asal Wat ini adalah untuk upacara kesetiaan kepada raja. Namun pada abad ke-17, Sonikna Wongsa, iaitu sebagai raja, telah mengubah kuil menjadi pusat pembelajaran Buddha untuk mengajar, memberi pencerahan dan memberi inspirasi kepada para penyembah. Ia menjadi sekolah bagi para bhikkhu yang datang dari sekitar Asia Tenggara untuk mempelajari Dhamma. Ketika Siam mendapatkan Laos pada tahun 1827 hingga 1828 sebagai hukuman kepada Laos, hampir semua kuil termasuk Wat Ong Tiu telah dihancurkan. Dan lebih buruk lagi apabila penyamun Ho cuba mendapatkan Vientiane sekali lagi untuk mendapatkan emas daripada Wat Ong Tiu dan yang lain. Pada tahun 1900, setelah penubuhan perjanjian Franco-Siam pada tahun 1843, orang-orang Perancis telah memilih Vientiane sebagai ibu kota mereka dan telah memulakan pembinaan semula kuil-kuil termasuk Wat Ong Tiu. Sebagai tambahan, orang Perancis telah membina sebuah sekolah dalam gaya dan stil yang sama untuk menunjukkan bahawa fungsi Wat Ong Tiu sebagai tempat belajar. Institut Buddha Laos telah dibuat pada tahun 1929 dan masih berfungsi hari ini sebagai sekolah untuk agama Buddha Theravada. Okey, ini ialah gate utama atau pintu masuk. Ianya gerbang pelbagai tingkat berfungsi sebagai pintu masuk untuk ke dalam kompleks. Fungsi gerbang yang kelihatan sederhana ini mirip dengan torana atau pintu masuk budaya India. Torana berfungsi sebagai jalan dari tanah sekular ke tanah suci. Ciri ini mungkin terdapat di semua kuil dan stupa yang ada di Laos, terutama pada karya seni bina Raja Setthathirath yang lebih terkenal iaitu Phat Luang. Ini ialah pintu masuk utama. Pintu masuk ke Wat Ong Tiu diketahui telah memiliki banyak eksentrik yang hanya berasal dari Laos dan tidak ada di kuil Buddha lain di Asia. Latar belakangnya hijau dan berkilauan, seperti banyak daun anggur yang diukir tanpa susunan atau corak yang jelas, dan motif ini diulang di seluruh bahagian depan kuil. Dedaunan ini mungkin merupakan kiasan kepada bunga teratai yang merupakan simbol ikonik untuk Buddha. Satu lagi ciri khas kuil Laos adalah lengkungan berganda runcing, iaitu pada bahagian bumbung yang menegak tu. Terdapat banyak variasi ciri ini, tetapi lengkungan pada Wat Ong Tiu adalah estetika yang paling sederhana. Salah satu ciri yang paling asli bagi Laos adalah naga
atau ular air mitos yang berfungsi sebagai penjaga pintu masuk. Naga memang terkenal di Asia Tenggara, even sebelum agama Buddha tiba, yang melambangkan dewa Hindu Siwa, di mana mereka mewakili kepada kehancuran dan pembaharuan. Seterusnya, bumbung. Ciri yang biasa digunakan di Asia adalah bumbung yang melengkung, dan pendekatan ini berasal daripada orang Cina. Di China, arkitek berpendapat bahawa roh jahat tidak suka pada garis lengkung, dan aspek ini dianggap sangat penting kerana fungsi utama kuil ini adalah untuk mengajar agama Buddha, dan pelajar yang belajar Buddhism harus dilindungi terutamanya dari kejahatan dunia luar. Ciri yang menarik adalah atap berbilang yang turun pada bahagian dinding di lereng bumbung, iaitu bahagian tepi yang menghubungkan antara bumbung di atas dan bumbung di bawah. Dan sebab untuk reka bentuk yang rumit ini tidak diketahui, tetapi mungkin disebabkan aspek perlindungan lain, iaitu banyak bumbung boleh menyebabkan kekeliruan di antara roh-roh jahat. Okey, ini ialah gambar di bahagian dalam tempat suci. Ini ialah Buddha yang dipakaikan kain saffron, iaitu kain yang biasa dipakai di Laos. Manakala gambar sebelah kanan pula ialah ciri secara terperinci bahagian pedestal, iaitu di bawah Buddha tersebut. Okay, sebagai penutup, kita sedia maklum bahawa Thailand dan Laos adalah negara jiran, jadi memang tak dinafikan ada beberapa persamaan dalam pembinaan monumen, terutamanya dalam pengaruh Buddhism dan India. Namun terdapat juga banyak perbezaan dan keunikan pada setiap satunya, dan ianya mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan seni tradisional untuk negara masing-masing. Okey, sekian sahaja dari kami. Terima kasih.